Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به من علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rumah Allah yang mulia ini sebagai pengganti kepada Ayahanda Tuan Guru. Tuan Guru ada sikit kesulitan lah untuk hadir hari ini. Mendangkan hari ini adalah malam kepada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia banyak, macam saya sendiri pun tadi duk masak untuk majlis malam ni. Ada qasidah, ada marhaban, dan majlis ni akan bawa pergi sampai ke tengah hari esok. Majlis untuk warga pondok lah. Jadi dia suruh saya mai ganti. Saya pun kalau lama, ketak ni lama. Lama sungguh cuti. 2 tahun ada. Jadi orang kata apa? Bekal tak berapa nak ada, modal tak berapa nak banyak. Jadi Ghalib kata Tok Lebay pondok ni baca kitab. Nak ceramah tak erti. Jadi dengan saya ni ada satu risalah, Miftahul Murid. Jadi di belakang ni ada satu syair Melayu, syair ulama dulu. Saya nak baca syair ni. Jadi kita pakat dengar syair ni sebab saya suka syair ni. Kebanyakan daripada kata-kata dia tu kena dengan diri kita. Jadi kita terus pada ni. Pasal masa pun dia tak serupa selalu. Dia ada SOP dia tu. Qala Syekhu Muallifu rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qadim, kita puji sebab dia boleh beri taufik kami. Hai saudara, ini satu nasihat fakir. Faham kamu baik-baik, ambil fikir. Itu dia. Alhamdulillahi qadim, kita puji sebab dia boleh beri taufik kami. Jadi alhamdulillah. Sebab tu kita dulu pernah mai sini dulu, saya selalu duk pesan, setiap kali kita boleh buat satu-satu perkara yang baik, hadirkanlah rasa syukur, rasa seronok dalam hati kita. Sebab apa? Sebab kita boleh buat tu dengan sebab taufik yang Allah Ta'ala beri. Bukan sebab kita baik dah. Cuma kita buat baik tu dengan harapan kita boleh jadi baik. Ni setengah kita duk rasa bangga boleh main masjid, boleh jemaah, kan, peleceh kawan kita hak duk dengah niaga.
Nak buat guna dia cari rezeki. Nega kedai kopi. Hak dia lagu tu. Kita hak tak kerja malam ni. Duduk peleceh dia pula. Supaya kita ni bagus. Jangan. Nabi kata, umat aku esok. Akan ditimpa dengan apa yang diketam oleh lidah dia. Kita tak tahu lagi penyudah kita, tapi kita duk berasa kita hebat, kita bagus, kita peleceh orang. Tengok-tengok esok orang hak kita peleceh tu main masjid, kita pula jadi ganti dia. Tu tak mau. Sebab tu dia kata, Alhamdulillahi qadim, kita puji. Sebab dia boleh beri taufik kami. Hai saudara, ini satu nasihat fakir. Faham kamu baik-baik, ambil fikir. Kita ini akan mati sudahnya. Tiada tahu bila datang ajalnya. Ambil bekal kamu pergi negeri orang. Kamu tidak, kamu hina pada orang. Tu dia. Kita ni negeri yang kedua. Selepas daripada alam rahim, ni negeri yang kedua. Lepas ni kita nak pergi negeri yang ketiga. Negeri yang ketiga hak kita nak pergi tu tak tahu bila. Kalau tahu senang. Aku nak joli sampai umur 40. Umur 60 aku nak pergi dah. Jadi aku nak taruh lagi 20 tahun tu untuk buat amal. Senanglah kalau kita tahu bila nak pergi. Ni cerita dia tak tahu bila. Tambahlah ni, ramai sungguh. Ramai sungguh. Hak kita kenal dalam masa 2 tahun ni, ramai sungguh dah hak balik pergi. Tu kita kata, hak nak pergi ke negeri yang kedua, kita tak tahu bila. Jadi ada kedak bekal kita. Kalau kita ada bekal, tak susah hati dah nak berhijrah. Macam contohlah ni, ambil contoh mudah lah, contoh akal mudah kita ni. Kita nak pergi kerja Kuala Lumpur. Berapa duit hak kita kena bawa, agak-agak kita tak menyusah kawan kita. Tak menyusah saudara kita. 200 boleh bang sini. 200 tak boleh pergi. 200 ni sampai Kuala Lumpur tinggal RM90 lah. Baru sampai, kerja tak jumpa lagi. Tempat nak tidur, nak duduk tak tahu lagi. Bab tu dia kata, ambil bekal kamu pergi negeri orang. Kamu tidak, kamu hina pada orang. Kalau pi dengan duit modal 200 itu, siapa nak tolong? Sekat 2 hari, 3 hari boleh belanja. Nak sampai kawan pun tolong tak apa nak manis. Tu dia. Tapi kalau kata ada bekal, Allah. Ramailah teman, ramailah kawan. Ada kisah dulu ni. 13-14 tahun dululah, masa saya PKR dulu ni. Sampai sana, saya jalan pun tak tahu lagi. Abang saya pergi dulu. Dia tahu kita sampai sana, dia telefon. Minta tolong, dia kata dia tak ada apa dah. Kita kata, hang 2 bulan dah main, takkan tak ada apa lagi. Dia kata tidur kaki 5 masjid. Maggi sebungkus itu belah 4. Untuk makan 4 hari. Cara makan, cebok masjid tu lah. Cebok masjid, buah ayam tu, buah Maggi suku tang tu. Makan. Tu dia. Kita hak adik ni pun dengar, Allah nak tolong dia, kita pun baru sampai. Tu terah hak adik, kalau hak orang tak tahu. Sama lah kita esok. Dan dibangkitkan di hari tu. Di hari pembalasan tu. Bini tak mengaku bini, anak tak mengaku anak. Kalau tak ada bekal, betul-betul nak lalui negeri-negeri yang selepas ni. Ni negeri yang kedua. Selepas ni, negeri-negeri selepas ni.
Semuanya nak lalui dengan amal. Sebab tu kita kena bersyukur sungguh. Iman dan amal ni, iman dan Islam ni Allah Ta'ala anugerahkan pada kita. Tanpa kita susah-susah, teruk-teruk. Cuma kita duk nampak lah ni, kita ya duk balik daripada rahmat tu. Duk lari daripada rahmat tu. Orang bang, kita dengar bunyi suara tu. Tapi kita lari pada dia. Iklan kuliah, ngaji. Kita nampak benda tu. Baca. Tapi kita lari pada tu. Tu kata kita sendiri yang lari daripada rahmat Allah. Allah sikit pun tak tergugat, sikit pun tak binasa dengan ego kita. Sebaliknya kita yang duk binasa diri kita sendiri. Tu kita kata, fikir balik, sungguh-sungguh fikir. Sebab tu dia kata sini, kalau sungguh kamu yakin akan mati, jangan kamu lalai pada nafsu hati. Benar tidak bila ada bekal kamu, puas hati tiada lagi sesal kamu. Kalau ada bekal serenok ya. Kan? Matilah senyum. Kan? Orang ada bekal serenok nak balik. Menanti-nanti hari mati. Orang tak ada bekal kau, lorak. Takut tak ada dah. Kan? Sabda Nabi huru-hara pada kubur, masuk rantai pada mulut sampai dubur. Rantai itu merah pula dengan api, hangus perut, hangus otak, hangus hati. Pahit mati itu bukan macam jadam, bukan pula macam api boleh padam. Allah. Tu dia tu. Sabda Nabi huru-hara pada kubur, masuk rantai pada mulut sampai dubur. Rantai itu merah pula dengan api, hangus perut, hangus otak, hangus hati. Allah. Nabi cerita. Kalau kita fikir dengan akal kita yang sungguh, nak buat tak? Tak tahu. Sebab tu kita kata ni, malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wak mari Islam pada kita. Al-Islamu huwal inqiyadu wal qudu'u batinan wa zahiran lima ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Menerima pada zahir dan batin apa yang dibawa datang oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang kita namakan dia Islam. Ada setengah kita boh di kulit ya. Terima di luar, dalam tak terima. Terima di pakaian, isi tak ambil. Maksud terima di pakaian mana? Boh piah. Boh baju Melayu. Boh kain plekat. Tak pun boh kepiah. Boh baju t-shirt, boh seluar. Piah dah atas kepala. Bubuh tu semata-mata nak bagi tahu kata dia orang Islam. Nak bagi laku perniagaan dia. Nak bagi hebat bisnes dia. Nak bagi orang percaya pada dia. Tu kan dia. Tak Islam lagi tu. Terima apa yang Nabi bawa. Sama ada daripada perbuatan, pakaian, ataupun apa yang Nabi kata. Semua. Kali pilih. Ni kita serban pun duk leceh main lah ni. Duk sama dengan Tok Sing. Tok Sing pun pakai serban. Takkan hak tu sunnah Nabi juga. Oh pula. Mu tak mu jangan kata apa. Duk diam sudah. Selamat. Wa man yasmu yaslam. Barang siapa diam, nescaya dia selamat. Jangan duk.
Tapi itulah, mi dengan jahil ni lagu mana apa tak apa. Jenuh maki kita ni orang jahil. Orang tak tahu hukum, orang tak mengaji, jenuh marah. Melainkan dia masuk mengaji, dia reti, insya-Allah. Tu. Nabi nak buat mari Islam kat kita ni bukan senang. Masa duk pondok lo rajin nasyid juga. Ni kata lagu nak. Ya Rasulullah, salam buatmu duhai kekasih Allah. Kami sentiasa mengingatimu, wahai penghulu anbiya. Ya Rasulullah, kini tibalah detik yang bersejarah. Hari kelahiranmu yang ditunggu, detik gemilang. Tabahnya hatimu ya Rasul, menempuhi dugaan datang. Walaupun dicaci difitnah, semangatmu terus membara, akhirnya membawa kecemerlangan, akhirnya membawa kemenangan. Pun sama apa yang ada pada lirik tu. Tuan-tuan rasa berbaloi tak kemenangan hak Nabi dapat dengan apa yang ada pada kita hari ni? Tak ada. Apa yang Nabi bawa kebanyakan duduk di bawah tapak kaki kita ya lah ni. Sunnah Nabi orang buat acai-acai main. Ni, sunnah Nabi. Orang buat acai-acai main ya lah ni. Sembahyang, zakat, haji, puasa, apa hak Nabi buat mari. Mayang lebih lagi. Tambah ni ada Covid ni pula. Tak pirah. Tutup masjid, dia kata tutup masjid. Buka tak mari pun. Masa tutup ni marah habis tutup imam. Marah habis AJK. Marah habis sampai ke kerajaan tu. Bila buka tak mari pun. Tu kata nafsu ya kita ni. Tak ada apa. Tapi kalau kita nilai sungguh apa yang Nabi buat untuk kita hari ni. Untuk kita pakai berjubah serban. Untuk kita duduk atas jadah. Untuk kita hadir dalam masjid macam ni. Nabi patah gigi. Nabi berlubang pipi. Nabi kehilangan orang-orang yang Nabi sayang. Nakan Nabi Hamzah gugur kerana nak beri kita senang hari ni. Kita dah senang, terlampau senang. Biat kita dah. Ada hak senang, nak lebih senang. Tapi biat kita tu lah esok nak membinasakan kita. Sebab tu kita kata sabarlah sikit sebanyak. Buatlah walaupun kita rasa berat, walaupun kita rasa terpaksa, walaupun kita rasa teruk. Buat. Ajar diri kita buat. Tak boleh sembahyang 5 waktu sehari. Buat dulu. 1-2 waktu sehari. Paksa diri. Tak boleh hadir mengaji setiap-tiap hari. Buat sebulan walaupun kita kata sebulan sekali. Ajar diri. Paksa diri. InsyaAllah dia akan jadi kebiasaan selepas. Bila dah jadi kebiasaan, kita tambah. Tambah. Upgrade. Perbaik kelemahan kita sampai jadi yang terbaik.
Banyaklah kalau saya nak cerita kisah kasihnya para sahabat pada Nabi. Ingat tak cukup masa. Qadar tu bolehlah kita kata sulam-sulam. Teguh pada syair kita. Lagi pula huru hara di akhirat, tiada dapat kami khabar dengan lorat. Tinggal lagi kita ini buat taat, dengan belajar, dengan tuntut, dengan ingat. Nak buat taat tak dapat tidak. Kena belajar, kena tuntut, kena ingat. Tak belajar, tak pakai guna taat kita. Semayang, puasa, hatta mengerjakan haji sekalipun. Kita lah ni dia buat mudah. Mau orang hak banyak duit tu, dia boleh pergi haji ekspres. Dia rasa nak pergi haji, tak payah tunggu kota dah. Ambil pakej dia tu, pergi terus. Ngaji apa tak, buat buang duit. Buat buang duit. Kebanyakan orang ada pergi buat haji, buat umrah, kebanyakan jatuh hukum melancong. Bukan dia buat. Buat mana? Ilmu pun tak ada. Tu kita kata penting sungguh mengaji. Khabaran kami akal kita ini sudah. Kita makan hak seraja dengan mudah. Fikir-fikir baik-baik ada patut. Tiada taat akan suruh, tiada ikut. Khabaran kami akal kita ini sudah. Untuk musannaf kata, untuk pengetahuan kita. Dia kata, khabaran kami akal kita ini sudah. Sudah bermaksud sempurna. Tak gila lah. Sempurna. Akal sudah ni akal sempurna, tak gila. Waras, boleh kena nikmat, boleh kena bala. Boleh kena azab, boleh kena serenok. Sempurna lah akal. Kita makan hak seraja dengan mudah. Khabaran kami akal kita ini sudah. Kita makan hak seraja dengan mudah. Fikir-fikir baik-baik ada patut. Tiada taat akan suruh, tiada ikut. Kita makan hak Allah Ta'ala cukup mudah. Kita nak apa? Allah beri belaka. Bahkan hak kita tak ada, kita minta dia bagi lagi. Fikir-fikir baik-baik ada patut. Tiada taat akan suruh, tiada ikut. Allah beri rumah besar, kita ambil. Allah beri kereta, kita ambil. Allah bagi bini, kita ambil. Allah beri keluarga bahagia, kita ambil. Bahkan hak tak cukup pada tu, kita minta lagi. Fikir-fikir ada patut. Tiada taat akan suruh, tiada ikut. Langsung tak ada ucapan terima kasih pada Allah, tak ada. Allah bagi ambil, bagi ambil, bagi ambil, tak cukup minta. Tapi apa hak Allah Ta'ala suruh, tak buat. Bahkan sesetengah daripada kita lawan pula. Nak panggil orang tu, sudah ke akal dia? Sempurna ke akal dia? Memanglah Allah tak azab kita seumpama umat-umat Nabi yang terdahulu. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi Muhammad. Allah beri can, bagi masa untuk kita bertaubat, kembali pada Allah. Allah bagi kita rasa kasih sayang dia. Kalau kata kita lalai, dia tegur kita. Dalam dia duk tegur tu pun, kita duk lalai. Bam, accident. Jatuh patah kaki. Kot nak menginsafi diri.
nak perbaiki diri selepas tu, dok salah kawan tu. Apa punya Pak Long, buta karep tu. Lintas simpang, haram tak bagi saya kena. Dah patut istighfar. Ingat, ni teguran Tuhan. Bukan saja-saja Tuhan nak bagi bala, melainkan ada nikmat di sebalik bala tu. Nah, kita duk lagu tu. Jarang sangat melainkan dia beri duk hap doktor pun mai habang tak boleh nak buat apa dapat long. Masa tu ke Allah. Kan? Kalau kata dia boleh nak sujud tu, dia nak letak dai dia tu atas jadah tu tak mau angkat dah. Ya, nu dapat tarikh dah. Dah lagi 3 bulan ni belum. Ya, makan nasi pun tak apa nak lepi. Takkan nak tunggu sampai tahap tu. Kan? Tu dia kata fikir-fikir baik-baik, ada patut, tiada taat akan suruh, tiada ikut. Allah hai saudara, apabila sampai nyawa batang leher, taulah tempat mana bagi kita nampak pandang, syurga atau neraka ia kalau malang. Allah. Neh. Allah hai saudara, masa itu Allah hai saudara, apabila sampai nyawa batang leher, taulah. Neh. Bila ruh duk tang ni, Allah Ta'ala bukakan kepada kita 2 alam serentak. Hak kita tak pernah nampak sebelum ni pun kita boleh nampak. Hak ni kita panggil time sakaratul maut. Takkan kita nak tunggu time tu. Time tu dia tunjuk lah. Kalau masa tu kita duk nampak bunga-bunga, keindahan, kan? Seronok lah. Seronok lah masa tu kita tengok Allah, kau duk senyum. Tapi kalau kata masa tu dia duk nampak lubang-lubang daripada cabang-cabang api neraka, dia lorat. Duk kelipak, sana kelipak, sini sak dia tengok, sana sak dia tengok, sini sak dia tengok, mak long sak dia tengok, anak sulung sak dia tengok, anak abang su. Kan? Kita pula hak jahil ni, hak tak mengaji ni. Awak ya. Tengok mata ayah, tengok mak. Tak apa ya, mak kami ada. Tengok ayah, tengok tak apa ya, adik kami ada. Bunyi pula ayah sebut, ayah nak balik ni. Ayah nak balik mana ayah? Ayah duduk rumah ayah dah ni. Pergi cari Tok Bomoh tau. Mari Tok Bomoh lah duduk dengar ayat nak balik. Ada ni. Padahal orang hak duk menghadapi sakaratul maut ni, dia seumpama orang yang tunggu masa nak tenggelam. Orang lemah tunggu masa nak tenggelam. Apa ada, apa lintas, capai. Habis kalau kita duduk di sisi dia, tak boleh nak tolong dia, buat apa tu? Habis dia mati seorang-seorang. Terang dah. Kan? Dia lalu seorang-seorang dia. Ni kita duduk sebelah, duduk kalik, duduk main apa? Budak-budak duduk main lah ni, PUBG. Main game. Kita duduk sebelah ni, duduk kaluk main WhatsApp, kita duduk tak makna. Patutnya masa tu kita kena tolong dia. Ajak dia. Bantu dia dengan kalimah-kalimah hak timbul. Tu. Habis. Dia pukul berapa? Ada lagi? Kan cukup dah. Ada lagi. Dia bunyi tak? 8.14. Huru-hara padang mahsyar pula lagi, tiada dapat hendak bilang dengan bagi. Barang siapa ingkar akan hadis ini, jadi kafir sama Cina dan Nasrani. Tu dia. Siapa tak percaya kata kita makan hak Tuhan beri ni, makan saja.
Tak payah ikut, tak payah turut apa hak Tuhan suruh ni, tak ada masalah. Tu dia. Azab dok nanti. Bahkan kalau dia kata sembahyang tu tak wajib atas dia, sebab dia jahil, tak reti. Kan? Dak pun dia orang kalut, orang jerih, orang payah. Lagi lorat. Boleh jadi kafir. Tu dia. Apa kita kata adik? Bulan puasa, dia malas puasa. Malas puasa sudah. Dia tak ada hukum kafir ke? Tapi kalau dia kata puasa, aku tak boleh puasa. Puasa wajib tak apa atas kudak aku tak boleh. Tak boleh tak apa sebab ni. Lorat juga. Kalau kita ambil fikir dengan benar, apa payah semayang itu dan belajar. Payahkah semayang ni kalau belajar? Tak payah. Tak belajar tu jadi payah. Pasal apa kata payah? Pasal payah. Sebab dia buat tu tak boleh apa. Ramai di kalangan kita mari semayang bisu. Kita mazhab Syafi'i, akad tangan ni sunat. Sebut lafaz takbiratul ihram tu wajib, rukun. Kita meh akad tangan. Tak tahu nak sebut. Ramai sungguh. Kalau kita mengaji di pondok, al-kalamu wal labzu murakkabu mufidu bil wad'i. Bermula kalam tu ialah lafaz yang keluar daripada dua bibir mulut tu. Lafaz. Lafzun murakkabun. Susun. Kalau tunggu terbalik tak ada ke? Akbar Allah. Tak mau. Mufi, faham. Bil wad'i. Tu dia. Pak tu selari. Mesti bila sebut kata lafaz mesti terbit pada dua bibir mulut ni. Kalau angin saja tak ada lafaz. Susun. Beri faedah, faham. Dalam bahasa Arab. Syarat tu dulu. Tak boleh bahasa Arab tu baru kita kena mengaji dululah. Tak mengaji dia tak tahu mana boleh mana tak boleh. Mari mayam nama. Tu kata jadi payah. Tapi janganlah kerana saya tegur ni pekat tak mari. Mari baru reti. Tak mari tak reti. Kalau kata sebelum ni duk buat lagu tu dah, lepas ni jangan buat. Beri ada bunyi. Bunyi lafaz takbiratul ihram, bunyi lafaz baca Fatihah, bunyi lafaz baca surah. Segala bacaan di dalam sembahyang mesti bunyi. Sakat terbit angin tak ada. Tak diluluhkan. Mazhab Syafi'i lah. Kalau duk cerita mazhab Hanafi, Maliki pun hak Syafi'i pun tergelong lagi. Kaji hak manu. Ngaji satu-satu. Dengan duk capur, jadi pening. Ramai. Tu kita kata, kalau belajar tak payah pun semayang ni, mudah sangat. Mudah sangat-sangat. Bagi kenal. Sebab tu dia kata sini, kalau kita ambil fikir dengan benar, apa payah semayang itu dan belajar, muka kita boleh cantik, boleh suci, tiada payah dengan basuh, dengan mandi. Istilah muka cantik, muka suci ni, orang rajin semayang, orang rajin semayang, muka dia bersih, seri. Aura tu, aura wuduk tadi ni, buat muka dia jadi bersih, jadi berseri. Tak nanti tunggu mandi. Kita kalau nak nampak muka tak berminyak tu, lepas mandi. Lepas tu kan bercering. Sebab tu dia kata sini,
Muka kita boleh cantik, boleh suci, tiada payah dengan basuh, dengan mandi. Muka kita lagi pula jadi senang badan kita. Allah Allah bodoh kita sangat nyata. Duk pergi jogging. Bukanlah kata tak boleh. Nak cerita kata hadis semayang ni pun cukup dah nama tu. Jadi ringan tubuh dah. Neh, jadi segar dah. Tak nanti duk pergi berenang. Berenang pun sunnah Nabi. Memanah, berkuda tu semua sunnah Nabi. Maksud kata nak cerita, tak nanti teruk. Semayang tu pun padu lah. Neh, orang putih duk kaji bab semayang ni sampai masuk Islam. Sebab apa? Sebab di semayang tu sendiri hebat lah. Kita hak Islam duk lari pada semayang. Logat. Tambah lah ni jadi pasien tu. Dulu duk pula adik-beradik, putus adik-beradik, kes politik. Lah ni kes vaksin pula. Allah, naya. Naya. Kok belah ni insya-Allah tak jadi kok. Kok belah tepat saya buka tapis ni jadi. Gu hak tak vaksin kena pula dengan gu vaksin. Tambah duk mari pula hak nu, hak duk kat atas nu. Duk cerita gini. Kata geng hak tak vaksin ni membahayakan orang hak vaksin. Tu tak kena. Duk ajar rakyat bagi bermusuhan sesama sendiri ni tak kena. Neh. Kita kena faham. Dia gimbik dengan fahaman dia, dengan apa yang dia faham tentang vaksin dan apa yang dia ni, maksud kata atas fahaman masing-masing. Keyakinan masing-masing. Sebab kita tengok sendiri, ada doktor kata bagus, ada doktor kata tak bagus. Ada tok guru kata boleh, ada tok guru kata tak boleh. Kan dia ada pay and contra di situ, sama naik. Kan? Jangan duk salah faham, saya ambil 2 dos sempurna. Tu dia, abu awek. Orang pondok yang pertama, saya nak pergi buat, nak isi borang korban. Pipi, tengok-tengok di situ, kena ada sekurang-kurangnya 1 dos untuk isi borang tu. Saya telefon kawan tu, dia kata, mari Ustaz nak cucuk. Dan ambil hari tu kok. Kan? Isi borang 19 nyawa dapatlah dikorbankan. Kan cuma kita marah pasal pula. Kan? Pasal pula ni tak kena cara. Habis sikit lagi. Laju hak ni. Masuklah. Sabda Nabi, seksa orang tiada semayang, 15 lebih lagi tiada kurang. Pendek rezeki, pendek umur, tanggal Islam. Pada dahi lalu gelap macam malam. Hapus pula nama Islam dalam daftar. Tiada terima doa kamu sebab ingkar. Kenduri kamu pula lagi tiada kabul. Jika 10 potong kerbau tiada makbul. Buat letih. Buat nuri besar tu mana pun. Bahkan di dalam Hidayatul Subyan tu dia kata orang hak tak semayang ni, sembelihan pun tak sah. Tu pasal apa? Pasal orang munafik. Tu. Enam siksa ini datang dalam dunia, kalau tidak di akhirat lebih nyata. 3 lagi waktu mati datangnya. Yang pertama sangat hina padanya. Yang kedua mati kamu dengan lapar. Yang ketiga waktu dahaga sangat mungkar. Dahaga itu qadar dia Allah Allah. Tiada puas minum air 1000 kalah. Apabila masuk kubur 3 lagi. Himpit kubur, gelap kubur, pukul lagi. Patah tulang, remuk tulang, pecah dagu. Masuk tanah, korek pula dengan kuku. Lagi 3 hari kiamat datangnya. Diwakil Allah, malaikat mengazabnya.
satu rantai pada tangan malaikat, ujung rantai batang leher kena ikat. Ujung satu lagi pula masuk mulut, sampai pula pada dubur keluar perut. Sudah itu seret pula malaikat dengan susun bintang dengan ikat. Yang kedua tiada menilik Allah oleh Allah. Yang ketiga azab pedih rasalah telah tamam 15 bilangannya. Fikir kamu baik-baik, maksudnya rahmat Allah, salam Allah atas Nabi. Rahmat Allah, salam Allah atas Nabi. Pula harap syafaat dia bagi kita. Tu dia. Sebab tu dia kata kita pulun ni janganlah pulun sangat-sangat. Pulun agak patut ya. Sebab apa? Sebab dunia ni bukan tempat kekal, tempat sementara ya, tempat tinggal diri. Jika hidup kita dapat reta jannah, itu akhir tinggal masuk dalam tanah. Galik ikut akan nafsu dengan hawa, dari masa tubuh muda sampai tua. Dari petang titi pula akan pagi, lama-lama hingga sampai tinggal gigi. Lama-lama hingga sampai tanggal gigi. Rumah besar, kampung luas ada ia, itu akhir tinggal jua akan dia. Habis. Rumah luas, kampung luas ada ia, itu akhir tinggal jua akan dia. Tak ada apa. Jadi alhamdulillah rezeki kita habis juga. Walaupun kalau jadi sampai situ dulu. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ribuan kemaafan. Di samping tu, bagi siapa yang ada anak umur 10 hingga 13 tahun, tak tahu nak hantar pergi mengaji mana lagi, duk PKP tak habis-habis gini, insya-Allah Tafiz Torak Radatul Barakah Cawangan daripada Pondok Sungai Kangan, bawah kendalian saya tu, masih lagi menerima pelajar baru. Kalau kita nak hantar boleh lah. Saya jalan macam biasa pun, daripada PKP 2.0 tu sampai lah, tak tutup-tutup. Pasal tak ramai. Hak ramai mereka suruh balik lah. Tapi kita tak ramai. Ada pun hak duk buat syahdah. Duk buat syahdah 5 juzuk, 10 juzuk dengan 30 tu. Jadi mereka bagi. Jadi dan lo ni duk tengok SOP baru daripada majlis 24 ni operasi penuh, tak apa hari dah. Jadi kalau ada anak tak tahu nak buat apa, duk menengung di rumah ya, bolehlah hantar pergi. Kita tak pilih sangat pun, asal dia boleh baca Quran dan nak ngaji. Hak tu penting. Dia sendiri nak ngaji, pergilah. Habis. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.